Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So baru-baru ni Samsung Malaysia telah pun melancarkan Galaxy A series yang terbaru dengan 3 pilihan model. Ada Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G dan juga A73 5G yang terbaru. Ketiga-tiga model tu mempunyai rekaan yang memang hampir sama saja, cuma pilihan warna, harga dan juga spek yang berbeza. Kali ni aku nak kongsikan varian yang paling tinggi sekali, iaitu Samsung Galaxy A73 5G yang terbaru. So kotak ada untuk phone Samsung sekarang ni memang dah dapat kotak yang nipis macam ni. Dah tak dapat dah pelak pengecasan ataupun earphone dalam kotak jualan macam Samsung yang sebelum ni kan. So basically semua phone Samsung hanya akan dapat smartphone, and then hanya akan dapat manual book dan juga kabel dalam kotak ni warna putih. USB-C to USB-C. So basically smartphone ni menyokong fast charging sehingga 25W lah, bukannya 45W. So ini dia Galaxy A73 5G yang terbaru, dan basically Samsung memang memfokuskan pada phone mid-range premium untuk model ni sebenarnya. So harga dia tu agak tinggi sedikit lah. Korang takkan dapat lah dengan harga bawah RM2,000 untuk model ni. Tapi untuk model yang A33 ataupun A53, korang boleh dapat dengan harga bawah RM2,000. Sekali pandang memang boleh nampak yang Samsung masih mengekalkan identiti rekaan untuk Galaxy A73 yang dilancarkan pada tahun lepas. So rekaan ni masih sama saja, dan dia memang sinonim macam rekaan yang korang pernah nampak pada Galaxy S22 Ultra. So lebih kurang je. Aku suka dengan konsep kamera bump yang sekali dengan back panel, dan dia ada macam sleek design kat bahagian keliling bonggol ni kan. So rekaan dia ala-ala macam Oppo Find X3 Pro pun ada, dan aku memang sangat-sangat suka dengan sleek design ni. Dia nampak macam very premium dan juga mewah. Basically panel belakang dia menggunakan plastik tau, bukannya kaca. Tekstur pada bahagian belakang ni adalah jenis matte finish yang tidak meninggalkan kesan cap jari, dan ada logo Samsung. So far dia punya plastik tu tak berapa nak solid. Korang boleh dengar bunyi dia punya back panel yang ada gap yang kosong kat sini pada bahagian tengah ni. Tapi pada bahagian atas okey tau, dia solid. Bawah pun solid. Dekat bahagian tengah ni saja. Kalau kita cuba dekat Galaxy A33 5G, yang ni versi lebih murah sikit, RM1,500, kurang gap tu. Memang tak ada gap yang sama macam A73 5G ni. Ni memang obvious gila kot gap dia. Maybe ada faulty untuk unit aku, ataupun maybe this is the common things untuk A73 5G. Korang kalau beli smartphone ni, korang boleh kongsikan dekat komen-komen sama ada korang hadapi benda yang sama macam aku ataupun tidak. Tapi untuk A33 tak ada tau, untuk A73 ni ada. First impression aku dengan smartphone ni memang terasa yang smartphone ni very solid, walaupun kualiti binaan dia tu tidak semewah macam Galaxy S22 series. Feels dia lebih kurang je sebab smartphone ni masih mengekalkan konsep flat screen dan juga flat pada bahagian belakang, bukannya curvy shape. Untuk paparan screen pada smartphone ni, dia menggunakan in-display fingerprint jenis optical, bukannya ultrasonic, which is tak berapa nak pantas kan kalau nak bandingkan dengan ultrasonic yang biasanya ada pada phone flagship Samsung dengan harga lebih mahal. But this one just optical saja. Bagi aku just nice saja untuk sebuah phone mid-range premium macam ni kan. Sebab biasanya phone mid-range memang tak ada in-display fingerprint. Biasanya phone mid-range ada fingerprint dekat bahagian power button kan, but this one dia in-display fingerprint. So itu nampakkan yang smartphone ni rasa mewah sikit lah kan. But aku rasa kedudukan itu macam kurang praktikal sangat, sebab kalau kita nak unlock tu, jari kita tak rasa natural untuk kita nak unlock dia punya screen. So nak kena struggle sikit ke bahagian bawah ni, sebab kedudukan dia agak ke bawah sangat kan. So that's why jari kita nak kena bergerak banyak untuk nak unlock dia punya screen. Unless kalau diletakkan pada bahagian atas sikit, so jari kita rasa lebih natural untuk kita nak unlock. Macam ni je, tak perlu nak ke bawah macam ni kan. So itu adalah perkara yang aku rasa ralat sedikit lah dengan punya in-display fingerprint. But yeah, at least dia ada in-display fingerprint, menampakkan yang smartphone ni rasa premium kan. Kalau korang semua perasan, rekaan bingkai ni nampak macam pelik sikit kan, sebab untuk kiri kanan ni dah nampak okey sekata, cuma untuk bahagian dagu dan juga untuk bahagian dahi ni memang nampak sangat-sangat tebal, membuatkan dia macam kurang kemas sikit. Kalau dia nipiskan sikit, aku rasa memang dah just nice lah untuk rekaan screen bingkai yang daripada Galaxy S73 5G ni. Smartphone ni juga menggunakan punch hole camera 32MP, ada refresh rate hingga 120Hz dan menggunakan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5. Kecerahan dia juga mencecah hingga 800 nits. So basically korang ada dua pilihan dekat bahagian refresh rate dia, sama ada standard 60Hz ataupun high 120Hz. Cuma smartphone ni bukannya jenis adaptive refresh rate, dia menggunakan panel jenis Super AMOLED Plus. Kecerahan dia cukup, warna dia cukup baik, dan juga dia punya smoothness tu memang terasa lah untuk refresh rate dia. So aku rasa kalau korang nak cari sebuah phone mid-range premium dengan skrin yang bagus,
Galaxy A73 5G ni one of the best untuk price range dia lah. Satu perkara yang aku memang suka dengan Samsung daripada dulu adalah dia punya komitmen untuk improvise dia punya software One UI, dan smartphone ni dah memang siap pasang dengan Android 12 berdasarkan One UI 4.1, dan tak banyak smartphone mid-range sekarang ni yang memang siap pasang dengan Android 12. Biasanya dalam kotak kalau korang buka smartphone tu memang ada Android 11 saja, tapi smartphone mid-range daripada Samsung ni dah memang ada Android 12, yang biasanya Android 12 ni ada pada phone flagship kalau kita baru belilah kan. Dan Samsung menjanjikan update software sehingga 4 tahun guys. 4 tahun korang dapat update software OS Android yang terbaru pada A73 5G ni. So basically korang boleh gunakan smartphone ni dalam masa yang lama sedikit lah. Ala-ala macam iPhone ni kan. iPhone biasanya OS support dia sampai 5 tahun, 6 tahun pun ada kan. But this one 4 tahun Android OS. Tak banyak phone Android yang menyokong Android OS support sehingga 4 tahun. Ada pun aku rasa Google Pixel je lah kan. Dan biasanya jenama-jenama lain dalam 2 ke 3 tahun saja. But this one phone mid-range sampai 4 tahun Android OS update guys. So lama gila kan. At least sampai 2026 kan. Memandangkan model ni mid-range premium daripada Samsung, so dia menggunakan stereo speaker pada bahagian bawah dan juga pada bahagian atas ni. So kalau korang perasan pada bahagian atas ni memang macam tak perasan sangat pun dia ada earpiece kan, tapi sebenarnya dia ada tau. So design wise untuk Galaxy A73 5G ni memang ala-ala macam phone flagship sebenarnya tau, tapi dia punya form factor adalah mid-range. So very obvious adalah pada bahagian skrin dia kan. Memang bingkai dia ni menampakkan bahawa ini adalah phone mid-range. Kalau nak bandingkan dengan Galaxy S22 series, dia punya bingkai tu memang lebih nipis. So itulah membezakan phone mid-range Samsung dan juga phone flagship Samsung. Sekarang ni aku nak cuba sendiri speaker dia padu ke tak padu. Boleh tahan? Tapi tak cukup kuat sangat tau. Bass ada. Hai guys, bersama lagi Faizanal. Vokal pun cukup baik. Jelas. Tak rasa speaker dia speaker murah lah. Speaker dia bagi aku just nice. Seterusnya untuk bahagian prestasi, smartphone ni menggunakan chip Qualcomm iaitu Snapdragon 778G 5G. Even last year pun memang Samsung dah start bagi dah chip Qualcomm pada A72. Even this year pun pada Galaxy S22 series menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 kan. So memang kita beruntung lah dapat chip dari Qualcomm untuk phone Samsung sekarang ni. Cuma untuk yang A33 dan juga A53 masih gunakan chip pada Exynos lagi. Cuma versi ni saja, model ni saja yang dapat chip pada Qualcomm iaitu Snapdragon 778G, yang memang memberikan prestasi yang cukup baik untuk sebuah phone mid-range premium macam ni kan. Dia macam close to flagship punya level dah sebenarnya untuk 778G tu. In fact, Galaxy A73 5G hanya ada satu varian saja untuk pasaran Malaysia iaitu 8GB RAM dan juga 256GB storage. Tapi kalau korang rasa yang performance tu tak cukup padu lagi, korang boleh boost dia punya RAM. Just masuk je bahagian RAM Plus, korang akan nampak ada 4 pilihan penambahan RAM yang diambil daripada internal storage, menjadikan keseluruhannya 16GB of RAM kalau korang pilih yang highest RAM 8GB ni lah. So memang dia akan boost lagi performance pada smartphone ni. Cuma dia akan kurangkan sikit storage tu, membuatkan performance dia lebih mantap lah. Tapi aku rasa macam tak rasa sangat pun sebenarnya 8GB kalau kita ambil daripada internal storage. Unless kalau korang memang suka gila simpan video panjang-panjang, lama-lama kan, ambil gambar banyak ataupun download aplikasi banyak, memang full kejap je dia punya memori 256GB. Aku rasa aku pakai 512GB pun macam tak cukup bagi kan. Memandangkan smartphone ni size dia besar juga tau, 6.7 inci. So Samsung boleh padatkan bateri sebesar 5000 mAh yang bagi aku memang cukup untuk korang nak gunakan smartphone ni dalam masa sehari lah. Biasanya 5000 mAh ni memang tahan dalam sehari, tak ada hal lah, tak ada masalah pun. Dan dia ada fast charging sehingga 25W yang korang nak kena beli secara berasingan. So yang terakhir sekali adalah pada bahagian kamera dia. Smartphone ni menggunakan 4 kamera, 108MP kamera utama, 12MP ultra wide, 5MP makro dan juga 5MP depth sensor. Kelebihan yang aku rasa pada kamera Samsung ni adalah dia punya kebolehan rakaman video tu. Aku rasa tak banyak phone mid-range sekarang ni yang ada kebolehan rakaman video sehingga 4K 30fps pada kamera utama dan juga pada kamera selfie dia. Even sekarang ni masih ada phone flagship yang tak ada rakaman video sampai 4K untuk selfie kamera dia kan, tapi yang ni ada. Untuk rakaman video pada smartphone ni juga ada fungsi super steady. So biasanya kalau kita tengok video viral dekat Twitter, dekat Facebook ataupun Instagram, mesti dia punya video tu gegar gila kan. Mesti orang tu tak enable fungsi super steady ataupun mesti tak gunakan phone Samsung kan. So at least kalau ada fungsi super steady ni, tak adalah nampak video tu gegar sangat kan. Aku menyampah tu kalau tengok video viral gegar-gegar kan, tak clear langsung kan. So itu adalah antara kelebihan pada smartphone ni, tapi dia akan bertukar kepada Full HD Plus 30fps saja, bukannya 4K 30fps lah. Dan aku dah cuba ambil beberapa gambar menggunakan kamera Galaxy A73 5G ni. Memang bagi aku superb gila, memang close to flagship punya level quality image dan juga color
kontras, and then dia punya bokeh pun memang just nice. Kebolehan kamera dia memang sangat luar biasa, walaupun full mirror saja, tapi dia memberikan kebolehan dari segi rakaman video. Kamera, this is one of the best in terms of overall design, and then kelebihan bateri dia, screen, kamera. Cuma kualiti binaan dia saja yang membuatkan dia spoil sikit je. Dan apa yang Samsung bagi in terms of specs pun memang bagi aku cukup padu untuk harga dia RM2,100 guys, harga pasar kat Malaysia. Macam biasa, kalau korang nak beli smartphone ni, aku letak link dekat bahagian bawah ni untuk korang dapatkan Galaxy A73 5G yang terbaru ni. Aku dah cuba few games, memang terasa mantap lah. Cuma panas tu biasalah kan, aku tak pakai casing, so adalah rasa panas sikit kan, but tidak ganggu prestasi paling penting sekali kan.